Salam Malaysia Madani dan kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang cukup penting dan relevan sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Dan topik yang menjadi pilihan kita di Ruang Bicara hari ini ialah Cakna Infra Pantai Timur. Dan ini merupakan satu topik seperti yang saya katakan cukup menarik dan penting sebenarnya dan banyak informasi yang ingin kita perolehi berkaitan dengan program-program yang telah pun disusun atur oleh Kementerian Kerja Raya dan tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya di studio. Kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan juga mengucapkan selamat datang kepada Yang Berhormat Datuk Seri Abdul Rahman Haji Mohamad yang merupakan Timbalan Menteri Kerja Raya. Jadi Datuk Seri, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Ini pertama kali Datuk Seri bersama kami? Ya, dia bernama saya pertama kali. Pertama kali? Wow. Pertama kali. Kebiasaan di rancangan lain. Okey, kami cukup berterima kasih atas kesediaan Datuk Seri bersama dengan kami di Ruang Bicara ini. Dan saya juga sebenarnya mendapat kebenaran daripada Datuk Seri kalaulah anda juga mungkin ada pertanyaan yang ingin dikemukakan ataupun juga ingin berkongsi pandangan-pandangan menarik berkaitan dengan topik yang menjadi pilihan kita di Ruang Bicara hari ini. Jangan lupa seperti biasa dua talian kami sediakan kepada anda di 260 40 155 dan satu lagi talian ialah di 269 40155. Baik, mungkin sebagai pembukaannya lah sebelum kita bercakap lebih mendalam lagi kerana tumpuan kita nanti adalah tentang lebuh raya tidak bertol iaitu lingkaran tengah utama. Ini menjadi perhatian sebenarnya dan mereka juga ramai yang ingin mengetahui tentang perkara ini. Tetapi sebelum itu mungkin menarik jugalah bila kita bercakap tentang skop, tugas dan tanggungjawab Kementerian Kerja Raya itu sendiri. Sebab kadang-kadang kita dengar orang komplain jalan berlubang aja lambat diperbaiki, JKR yang dimarah dan sebagainya. Jadi mungkin Datuk Seri lah selaku Timbalan Menteri Kerja Raya, penerangan seringkaslah tentang tugas dan juga skop tanggungjawab Kementerian Kerja Raya ini secara ringkasnya. Okey, pertamanya saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak bernama kerana hari ini saya diberi kesempatan yang cukup baik sekali dapat bersama dalam rancangan Ruang Bicara yang diberikan ruang kepada saya pada hari ini. Dan sudah pastilah dalam masa yang diberikan ini saya mengambil kesempatan untuk memberi seluas-luasnya komitmen kepada rancangan kita pada hari ini kerana kita tahu bahawa Kementerian Kerja Raya adalah kementerian yang sangat besar sebenarnya. Betul. Dan kami mempunyai agensi yang juga besar iaitu JKR ataupun Jabatan Kerja Raya. Dan kami juga ada LLM, Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dan kami juga ada CIDB. Jadi sudah pastilah walaupun agensi kami tidak banyak tetapi kami mempunyai skop ruang kerja yang cukup luas sebenarnya. Sebab itu apabila saya diberi kesempatan di Kementerian Kerja Raya dan saya juga berterima kasih kepada Yang Berhormat Menteri saya Datuk Seri Alexander Natalinggi yang mana memberi ruang kepada saya seluas juga untuk bersama dengan beliau menerajui di Kementerian Kerja Raya. Dan kebiasaannya Kementerian Kerja Raya ini ramai orang tahu bahawa kita adalah sebagai kementerian yang membuat kerja-kerja construction ataupun kerja-kerja kontrak, termasuklah membina bangunan, termasuklah membina lebuh raya, membina jalan raya dan juga segala maintenance yang kita laksanakan. Sebagaimana yang Datuk awalan bagi tahu pada saya tadi, sudah pastilah kami mempunyai yang ribuan batu ataupun ribuan kilometer yang terpaksa kami jagai dan dengan yang apa kami ada, kami terpaksalah memastikan bahawa segala yang
berada di KKR ini berjalan dengan lancar. Kalau Datuk katakan tadi bahawa sentiasa kita mendapat hari-hari panggilan daripada orang ramai tentang masalah jalan berlubang, seluk runtuh. Tetapi kita sebenarnya mempunyai SOP SOP kita mengambil tindakan seberapa segera. Dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Baru-baru ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memberi kepada jurutera daerah sebanyak 100,000. Semua jurutera daerah kita dapat 100,000. Dan sudah pastilah dengan 100,000 ini kita membuat kerja-kerja kecil sebenarnya, bukan untuk kerja besar. Kerja besar tak cukup. Jadi kerja-kerja kecil ni kalau terpaksa signboard yang tak bersih, kita akan cuba bersihkan, walaupun kerja-kerja tersebut di bawah tanggungan konsesi di seluruh negara, tetapi ada ketikanya terpaksa kami laksanakan secara segera, secara emergency. Itu yang digunakan oleh pihak JD, Jurutera Daerah, di semua daerah-daerah dalam negara kita, termasuk Sabah dan Sarawak. Dan ini memberi kesan yang amat baik sekali, kerana kita walaupun konsesi kita mempunyai penyelia yang sentiasa ronda, takut ada dahan runtuh, pokok runtuh dan sebagainya, kita mengambil masa dalam masa 24 jam. Tetapi kelemahan sudah ada pasti, sudah pasti ada. Tetapi tak mungkin kita dapat kepuasan kepada semua pengguna 100%. Tetapi kami sedaya upaya sebenarnya melaksanakan kerja-kerja ini agar pengguna-pengguna jalan raya ini dapat menikmati jalan raya dengan sebaik mungkin. Sebab itu kita sentiasa menerima aduan dan kita mempunyai aplikasi yang boleh melengkapkan agar segala aduan itu dapat disegerakan. Bila Datuk Seri sebut tentang aduan tu ya, mungkin menarik jugalah kalau kita kongsi bersama jenis-jenis aduan yang selalu diterima oleh Kementerian Kerja Raya ni apa sebenarnya? Kebiasaan yang Datuk tanya tadi, kebiasaannya jalan berlubang. Sebenarnya jalan berlubang ini kita cuba sedaya upaya untuk selesaikan dalam masa 24 jam. Tetapi walau bagaimanapun kita juga penting berkait rapat dengan MOT, Ministry of Transport, ataupun Kementerian Pengangkutan. Sebab saya nyatakan di sekian rupa, kerana kenderaan kita di negara sekarang ini amat berat, membawa beban yang agak tinggi. Jadi kalau kadang-kadang hari ini kita buat rondaan, jalan itu masih baik, tetapi dalam masa beberapa detik atau beberapa jam atau beberapa hari, jalan tersebut rosak, sedangkan rondaan kita dah lalu waktu itu baik. Tetapi walau bagaimanapun kita sentiasa menerima rungutan daripada pengguna. Kita sentiasa terima 24 jam dan kita akan terus menyiasat, dan sekiranya kerja-kerja tersebut boleh dilaksanakan dalam masa yang segera, kita akan laksanakan segera. Kita akan panggil konsesi kita. Kalau di Pahang itu Rockcare, kalau di selatan Melaka, Negeri Sembilan dan Johor di bawah Selia Senggara. Kemudian di sebelah utara THB. Kemudian di Sabah pun ada konsesi kita, termasuk Sarawak. Jadi konsesi ini akan laksanakan seberapa segera. Tetapi walau bagaimanapun, kadang-kadang yang jauh sedikit itu yang memakan masa untuk kita sampai ke destinasi tersebut untuk kita laksanakan seberapa segera. Jadi dari situ sudutnya, kita memang Jabatan Kerja Raya ataupun Kementerian Kerja Raya ini sentiasa cakna dengan permasalahan daripada aduan-aduan pengguna ini. Kita kalau boleh, kita nak zero, narrow down dia kepada zero pothole. Maknanya kita nak tak nak ada pothole ni. Tapi yang saya nyatakan tadi, tak mungkin. Keadaan cuaca kalau musim hujan, kadang-kadang orang aksiden pun menyebabkan kerosakan jalan raya kita, kenderaan yang berat. Sebab itu banyak faktor-faktor yang kita sendiri pun kena
melaksanakan dari segi perkara-perkara tersebut. Saya sebenarnya tertarik hati bila Datuk Seri sebut tentang lebuh raya, menyebut tentang konsesi. Ini pun menjadi isu yang cukup menarik sebenarnya lah. Kita tahu bahawa LLM juga sentiasa memainkan peranan mereka dalam usaha untuk menjamin bahawa lebuh raya di Malaysia ini, terutamanya yang lebuh raya berbayar ini, sentiasa berada dalam situasi yang amat memuaskan, dan ini telah pun dilaksanakan. Tetapi yang menimbul masalah bila adanya hari-hari perayaan dan sebagainya, tiba-tiba lebuh raya menjadi sesak dan sebagainya. Jadi adakah Kementerian Kerja Raya juga melihat ini isu yang kadang-kadang perlu sebenarnya untuk diberi perhatian yang serius, Datuk Seri? Terima kasih, Tok. Sebenarnya ini yang menjadi pokok utama kepada kita. Menjadi pokok utama kepada kita. Kita tahu sebenarnya di pantai timur, utara, selatan, kalau musim perayaan ini memang kalau kita mengambil masa, kalau saya mengambil ke sebelah pantai timur, kalau daripada Kuala Lumpur, kalau kebiasaan waktunya sampai ke Kota Baru dalam 6 jam. Tetapi kalau musim perayaan boleh mencecah 20 jam. Betul. Disebabkan oleh kesesakan jalan raya tersebut. Maka kita mengambil langkah yang kita nak pastikan perkara-perkara ini boleh, kita tidak boleh selesai, tetapi kita cuba sedaya upaya. Salah satunya apabila kita dapat melaksanakan lebuh raya yang saya katakan tadi, lebuh raya lingkaran tengah utama. Walaupun kita panggil lebuh raya, tapi tidak bertol sebenarnya. Dan kalau kita mengambil faktor itu, saya percaya kita dapat mengurangkan kesesakan waktu perayaan. Kalau kita mengambil langkah, umpamanya kalau yang saya katakan tadi, 6 jam ke 7 jam boleh sampai pada Kuala Lumpur ke Kota Baru, tetapi dengan adanya LTU ini mungkin boleh sampai antara 3 jam setengah ke 4 jam. LTU ni daripada mana sebenarnya? Daripada Kota Baru melalui Gua Musang, Lipis, Raub, Bentong, sehinggalah sambungannya di lebuh raya Karak. Lebuh raya Karak yang berjumlah panjangnya lebih kurang 365.3 km yang kalau siap sepenuhnya. Maka saya yakin selama ini pun, kalau kita ambil contoh di Pantai Timur lah, kalau kita ambil contoh di Pantai Timur, saya percaya bahawa sebelum ini hanya one carriageway ataupun satu hala saja. Sekarang ini apabila ada LTU, kita akan dapat 2 hala. Sedangkan pada hari ini sebahagian pun kita dah buka, dapat menjimatkan masa untuk kita dalam perjalanan ke Kuala Lumpur. Tetapi dalam musim perayaan, sudah pastilah perkara kesesakan jalan raya ini tidak dapat kita atasi. Pada jangkaan saya sebelum ini, saya pernah di Timur Ramah sebelum perayaan baru ni, Hari Raya Haji, saya jangkakan 600,000 kenderaan akan balik ke Pantai Timur. Tetapi rupanya hampir 2 juta. Maknanya melebihi jangkaan kita. Maka langkah kita ada di lebuh raya, kita ada rondaan. Kita akan cuba sedaya upaya melancarkan pergerakan itu. Tetapi buat masa ini, kita masih lagi dalam keadaan yang sebagaimana Datuk soal saya tadi, masih lagi berlaku jam waktu perayaan. Kena pula khususnya perayaan ini termasuklah cuti-cuti umum yang berkait dengan hari cuti, pun boleh berlaku kesesakan. Jadi rondaan kita ini kalau boleh kita divert, kita cuba divert. Kalau kita boleh cuba, kalau katakanlah kesesakan menghala ke Kuantan ataupun ke Terengganu LPT, kita akan cuba kalau 3 lorong sekarang ni, kita cuba divert menjadi 4 lorong di sebelah sini umpamanya. Tetapi walau bagaimanapun memang tak dapat kita atasi kesesakan tersebut. Dan salah satu divert yang kita boleh lencongkan adalah melalui Bentong, Lipis, Raub Lipis sehingga Gumusan dan Kota Baru adalah lingkaran tengah utama ini. Dan saya yakin bahawa salah satu lagi kita akan laksanakan MLFF, multi lane fast flow. Maksudnya selepas ini kita jangkaan kita pada tahun 2025 kita tidak ada lagi tol yang berpalang. Kita bayar tol tapi tak berpalang lagi. Maknanya
kereta itu akan boleh lebih lancar lagi, kerana kita tengok sebahagiannya dan rungutan orang ramai pun kita sentiasa menerima bahawa palang itulah juga menyebabkan salah satu kesesakan. Tetapi buat masa ni kita tak boleh buka palang, kerana palang itulah yang membuat pengiraan berapakah jumlah kenderaan dan sebagainya. Tetapi dengan adanya mati lane fast flow nanti akan datang ini, saya percaya kenderaan lebih lancar lagi perjalanannya jika dibandingkan yang ada sekarang. Dan sebelum tu saya nak tanya satu soalan juga, Tok, ya. Sebelum kita lebih mendalam lagi. Sekiranya LTU ini dilaksanakan sepenuhnya, will it affect ataupun apakah ianya akan memberi impak ataupun kesan sebenarnya kepada lebuh raya yang sedia ada sekarang ini, yang berbentuk yang berbayar dan konsensi ini? Saya nampak bahawa kita tidak menjadi masalah. Sebenarnya ada yang bagi tahu kita kalau kita yang pulang ke Terengganu, sudah pasti mereka akan menggunakan lebuh raya Pantai Timur. Kalau ke Kelantan, mungkin dia ada pilihan. Ada dua pilihan. Dia boleh pergi melalui LPT dan boleh pergi melalui LTU. LTU ini tak betul. Tak betul, dan ini yang panjangnya 365 sebagaimana saya katakan tadi, poin 3, maka tidak dikenakan tol. Dan mungkinlah pilihannya juga kalau ke Kelantan, mungkin pilihan sini. Tetapi kita mengambil kira masih ramai yang berada di Temerloh, Jerantuk umpamanya, Jerantuk akan masuk ke LPT, dan Kuantan pun termasuklah ke Terengganu. Maka saya percaya dari segi masalah menyebabkan mereka kurang menggunakan lebuh raya betul ini, tak mungkin berlaku. Mereka ini, pengguna-pengguna ini, kadang-kadang kita dah buat survey juga, mereka kata tak tol pun tak masalah, tetapi mereka nak dapat keselesaan dan sebagainya. Jadi kita cuba memberi perkhidmatan keselesaan, walaupun di LTU tidak betul pun kita cuba untuk memberi keselesaan pada pengguna. Sesuatu yang penting jugalah yang saya ingin dapatkan penjelasan Datuk Seri lah. Kalaulah ini satu langkah yang cukup menarik sebenarnya bila lebuh raya tidak betul. Ini memang sesuatu yang ditunggu-tunggu sebenarnya oleh pengguna-pengguna lebuh raya. Tetapi ada juga yang mempertikaikan apakah kita mampu sebenarnya dari segi kos ataupun bajet penyelenggaraan itu sendiri, Datuk Seri. Ya. Ini pun menjadi persoalan yang sering dibangkitkan oleh masyarakat, oleh pengguna-pengguna lebuh raya, bahawa masalah yang akan timbul ini dari segi maintenance. Dari segi maintenance sebenarnya kita tidak menjadi halangan dari segi maintenance, disebabkan oleh kerajaan kita pada hari ini, ataupun kerajaan Madani yang ada pada hari ini. Kita sebenarnya memperuntukkan bajet-bajet tertentu untuk penyelenggaraan. Ini yang saya katakan tadi, di bawah konsesi. Walaupun kadang-kadang adalah kita nyatakan bahawa sedikit kekurangan dari segi bajet maintenance ini, tetapi walau bagaimanapun saya percaya dengan siapnya LTU, lebuh raya lingkaran tengah utama ini, ataupun PAN Borneo sendiri, sudah pastilah kerajaan akan memperuntukkan sesuatu peruntukan yang di bawah permintaan kami, di bawah KKR. Saya percaya kita masih lagi boleh menyenggara jalan tersebut. Dan memang betul Datuk kata, saya ada dengar mereka kata kalau tak betul tetapi kurang baik servis, lebih baik betul. Kan? Tetapi walau bagaimanapun, saya berpendapat bahawa sepanjang yang kita sekarang ni lah berada di negara kita ini, kerajaan tidak pernah meminggirkan dari segi pengguna-pengguna jalan raya ini. Sebab itu boleh dikatakan jalan raya kita ini tidaklah saya nak katakan terlalu baik. Mungkin nanti pendengar kata banyak tempat tak baik, tapi boleh dikatakan baik daripada kebiasaan ini. Tinggal lagi sudah pastilah dalam keadaan negara kita mesti dari semasa kita akan upgrade segala-galanya. Saya bangkitkan isu maintenance, cost maintenance dan penyelenggaraan ini kerana sebelum ini pun saya juga ada berwawancara dengan LLM sebagai satu contoh lah, dan mereka menyatakan bahawa
bukan mudah sebenarnya untuk kerajaan sendiri mengambil alih lebuh raya yang sedia ada ni daripada pihak-pihak konsesi yang telah diberikan. Faktor yang pertama dibangkitkan ialah tentang maintenance itu sendiri. Cost maintenance itu sendiri dikatakan begitu tinggi sekali. Jadi apakah jaminan Datuk dah pun sebut bahawa kerajaan akan melakukan apa saja yang terdaya dalam usaha untuk menjamin bahawa maintenance ataupun kos penyelenggaraan itu akan dilaksanakan dengan begitu baik sekali. Tetapi apakah Datuk melihat, kadang-kadang kita nak tahu jugalah daripada LTU ini nanti siapa, golongan mana ataupun penduduk di kawasan mana yang akan mendapat manfaat daripada pembinaan ataupun pelancaran LTU nanti itu. Okey. Sebagaimana awalan saya nyatakan tadi, bahawa lebuh raya lingkaran tengah utama ini bermula daripada LPT, daripada lebuh raya Karak, sehinggalah melalui daripada Bentong, Raub, Lipis, Go Musang, Kuala Kerai dan Kota Baru. Okey. Dan kebanyakannya lebuh raya ini dibuka melalui kawasan-kawasan yang tidak mempunyai penduduk lah. Yang saya katakan sebahagiannya daripada tanah kerajaan, dan kalau tak dapat dielakkan terpaksa buat pengambilan tanah, dan kerajaan bayar kepada pemilik tanah, tuan punya tanah. Saya nampak bahawa ia boleh merancakkan ekonomi. Merancakkan ekonomi penduduk setempat yang terlibat dengan lebuh raya tersebut. Saya ingin saya nyatakan bahawa kalau saya mengambil contoh, saya seorang ahli parlimen Lipis, ya, betul. Dan wakil Pantai Timur lah, sebenarnya wakil Pantai Timur yang hanya ada seorang timbalan menteri, tak ada menteri, ada seorang timbalan menteri saja. Dan kebetulan saya menjagai pula di KKR ini, dan saya nampak bahawa ia amat penting kepada masyarakat di kawasan yang dilalui oleh LTU ni. Kalau Puan Borneo pun sama, tak boleh nafikan juga. Kerana sebagai contoh, apabila LTU mula dibina, pelabur-pelabur dah mula nak membina kilang di kawasan saya. Betul. Kerana dia bagi tahu, kalau sebelum ini 2 jam setengah kita nak sampai daripada Lipis hingga Kuala Lumpur. Ini saya sebut secara perjalanan normal lah. Kalau kita musim perayaan sudah pasti tak boleh. Dan dah ada pun kilang-kilang mula dibina di Lipis. Sebab dia beritahu pada saya, bahawa perjalanan Lipis ke Kuala Lumpur mungkin boleh sampai dalam masa 1 jam setengah. Maka apabila perjalanan itu singkat, sudah pasti ada pelabur-pelabur yang hendak masuk. Dan kalau kita lihat pula, kiri kanan tanah dan berdekatan itu akan menjadi value-nya lebih tinggi. Harganya akan naik. Dan ini juga menjadi salah satu kerancakan kepada masyarakat setempat yang berada di pesisiran lingkaran tengah utama ini. Dan saya yakin bahawa masyarakat Kelantan umpamanya, kita tidak kira negeri mana, Pantai Timur ataupun Terengganu, maka dengan adanya lebuh raya seperti ini akan melihatkan lebih kerancakan dari segi ekonomi tersebut. Sebab saya pernah bercakap dalam Dewan, kalau di banyak tempat ada lebuh raya, tetapi kalau daripada Kelantan melalui Lipis hinggalah Kuala Lumpur, tidak ada, saya kata. Sedangkan kalau kita bina, ia akan menjimatkan beberapa jam waktu untuk pelabur boleh datang ke negeri Pahang, ke negeri Kelantan. Pahang ni khususnya di Lipis lah, kawasan Lipis, kawasan Bentong dan Raub. Dari kalau Raub Bentong mungkin agak ada highway, tak apa. Kalau Raub dan Lipis, termasuk Go Musang dan sebagainya. Dan ini menyebabkan saya nampak pelabur dah mula masuk. Dan kecepatan mereka, hasil-hasil pun nampak dah mula memberi kesan. Maksud saya tadi, dah banyak yang cuba masuk
melabur di kawasan-kawasan yang ada highway ini. Penting sebenarnya. Betul. Lebuh raya menjadi pokok utama. Saya pernah bercakap, ini pelabuhan darat yang kami ada. Kami tidak ada pelabuhan laut, kami ada pelabuhan darat. Okey, Tok. Kita akan sambung lagi. Semakin menarik sebenarnya perbincangan ini, dan daripada apa yang Datuk Seri sebut, saya percaya bahawa selepas ini Datuk Seri, credibility Datuk Seri dan juga popularity Datuk Seri di LIPIS akan meningkat sebenarnya. Tapi apapun, kita akan berehat dulu buat seketika, dan kepada anda, kalau anda juga ada soalan-soalan yang ingin anda kongsikan bersama dengan tetamu kita di studio, jangan lupa gunakanlah kesempatan ini. Gunakanlah dua talian yang kami sediakan kepada anda. Saya ulangi lagi, 26040155, dan satu lagi talian tentunya di 26940155. Jadi Tok, kita minum dulu, kita rehat buat seketika. Kembali semula Ruang Bicara Bernama TV tentunya. Jumpa lagi. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang topik yang saya kira cukup menarik sebenarnya, iaitu Cakna Infra Pantai Timur, dan tentunya kita masih lagi bersama dengan tetamu yang cukup istimewa berada di studio bersama dengan saya, yang berhormat Datuk Seri Abdul Rahman Haji Mohamad, iaitu Timbalan Menteri Kerja Raya. Baiklah, Datuk Seri, kita tinggal dulu LTU. Kita tahu itu satu projek yang cukup menarik sebenarnya, dan kita mengharapkan bahawa lebuh raya yang tidak bertol ini sudah pastilah akan mendapat sambutan yang cukup hebat. Tetapi saya juga nak berkongsi satu lagi isu yang juga dikatakan mendapat perhatian yang mungkin agak serius jugalah dari pelbagai pihak. Ini berkaitan dengan kontraktor, terutamanya lah kontraktor kecil ini. Apa sebenarnya masalah yang mereka hadapi? Okey, terima kasih Datuk. Sebenarnya kontraktor ni adalah melekat di hati saya sebenarnya. Sebab saya katakan sebenarnya rupa, kerana apabila saya berada di KKR ini, saya sentiasa melihat perkembangan kontraktor kecil ni, ataupun kontraktor besar pun. Dan sekarang ini saya berpendapat bahawa kita dari segi kontraktor ini, kita di kementerian sedaya upaya untuk mencari bagaimana satu kaedah yang boleh kontraktor ini dapat menikmati projek-projek kecil ini, ataupun projek besar pun kita boleh kaitkan juga. Dan hari ini sebenarnya saya ingin bercakap secara jujur dan ikhlas bahawa kontraktor ni terlalu ramai sebenarnya. Terlalu ramai dan tidak termampu kita untuk setiap orang itu akan memperoleh kerja. Ada yang pandai boleh dapat lebih pada satu atau dua atau tiga. Tetapi ada yang agak kurang pandai tidak memperoleh kerja. Jadi sebab itu saya selalu bercakap bahawa mereka ini juga mesti pandai memainkan peranan. Bagaimanakah kaedah untuk mereka mendapatkan kerja-kerja, sama ada kecil atau besar lah. Dan kita semua tahu bahawa KKR adalah agensi yang paling besar dari segi projek-projek yang kita ada. Dan tidak juga ketinggalan dari segi KPLB, umpamanya sekarang KKDW, yang juga mempunyai banyak projek-projek kecil. Kemudian ada pejabat daerah di bawah PLB, kita ada JPS, Kementerian Pendidikan. Tetapi saya melihat hari ini daripada kelas G1 sehingga G4 tidak dapat dipenuhi dengan jumlah kontraktor, dengan jumlah kerja yang ada. Kalau di bandar betul mungkin ada tambahan seperti bandaraya. Tetapi kalau di bandar-bandar kecil banyak bandar-bandar kecil seperti Lipis umpamanya kawasan saya. Kalau boleh saya sebutkan angka, sebenarnya contoh di Lipis kita ada 482 kontraktor. Kalau saya di Lipis saja, saya mengambil survey daripada Kementerian Kerja Raya, saya mengambil survey daripada pejabat daerah, kita hanya mampu setahun ada kerja 200 lebih saja. Maka kalau dibagi seorang satu pun lebih kurang 200 orang lagi yang tidak akan boleh kerja. Saya percaya
begitu ke Bandar Rau, begitu Bandar Jerantut, begitu juga Cameron Island, begitu ke Kuantan, mungkin Temerloh dan sebagainya. Tidak juga lari daripada negeri-negeri lain. Di Johor umpamanya, di Kelantan umpamanya, sudah pasti lempahan kontraktor ini agak ramai sebenarnya yang berlaku untuk menjadi kontraktor ni. Jadi kita di Kementerian Kerja Raya, kita cuba sedaya upaya. Salah satu pertama kali saya masuk dalam pos kabinet, saya bagi tahu kita mesti membuat jadual kadar harga yang baru. Sekarang kita dah tukar nama kepada jadual kadar kerja. Kalau dulu mungkin kalau saya sebut jadual kadar kerja mungkin ramai orang tak faham. Tapi saya sebut jadual kadar kerja. Maka dengan adanya jadual kadar kerja baru, jadual kadar kerja yang baru ini, maka sekurang-kurangnya kalau dia dapat 1 atau 2 projek, dapat dia boleh keuntungan lebih sedikit daripada sebelum ini. Dan kita tahu masalah juga kontraktor berlaku apabila COVID. Saya mula-mula saya tak nampak sebenarnya COVID ni beri kesan. Selepas saja COVID, negara dah mula melaksanakan berbagai-bagai program untuk kembali pemulihan setelah berlakunya pandemik sebelum ini. Tetapi sebenarnya dari segi construction ni, dari segi pembinaan ini, dia masih memberi kesan. Pertamanya kekurangan pekerja. Masih sampai sekarang pun masih tidak dapat selesaikan masalah kekurangan pekerja ini. Termasuk peladangan pun yang saya tahu pun kekurangan, bukan construction saja. Jadi langkah-langkah seperti ini kita juga kena membantu sebenarnya kontraktor-kontraktor kecil ni. Kontraktor kecil ni kadang-kadang dia tak perlu ramai pekerja, tetapi masalahnya kadang-kadang kerja ni keluar serentak. Katalah JKR ada bulan ini ada 30 kerja keluar serentak. Apabila seorang satu dapat, dia nak cari pekerja-pekerja ni bukan tak senang. Ya, betul. Sukar juga sebenarnya dia nak cari pekerja. Maka ini salah satu kesan juga kepada kontraktor-kontraktor kecil ini. Dan kita sentiasa minta supaya Kementerian Kerja Raya melihat bagaimana sentiasa kita boleh membantu. Saya percaya KKDW pun di bawah Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi pun saya nampak dia pun fokus kepada hal ini. Kerana di KKDW ni pun adalah sebuah agensi yang besar yang boleh juga menyumbang kepada ekonomi, terutamanya kepada kontraktor-kontraktor kecil ini. Okey, saya akan bagikan lagi satu lagi persoalan, tapi sebelum itu saya difahamkan apa ni Datuk Seri, kita ada pemanggil kalau tak salah saya di talian sekarang ini, Mazlan dari Kedah, difahamkan sudah pun ada di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum Mazlan. Halo. Mungkin dah pun terputus sebenarnya. Tak apa, mungkin kalau Mazlan masih lagi bersama kami di ruang bicara ini, anda boleh panggil kami semula. Baik, satu lagi persoalan juga yang saya nak dapatkan pandangan. Tadi kita cakap tentang masalah yang dihadapi oleh kontraktor kecil, dan Datuk Seri juga menyentuh tentang bagaimana pandemik COVID-19 ini memberikan impak atau kesan dari segi kekurangan pekerja-pekerja yang diperlukan. Tetapi ada juga yang membangkitkan isu tentang projek-projek sakit yang masih lagi tidak dapat diperbetulkan sebenarnya. Mungkin kita dapatkan pandangan Datuk Seri dalam isu ini. Datuk Seri, apa yang perlu dilakukan sekarang oleh kementerian? Okey, sebenarnya setakat hari ini kalau tak silap saya, kita mempunyai 761 projek. Ini kategori projek besar sikit lah, yang boleh mencecah ratusan juta, ada yang cecah puluhan juta, ada yang cecah juta, maknanya 3-4 juta. Kita ada lebih kurang 761 kalau saya tak silap. Dan daripada 761 ini kita ada hanya 31 projek bukan kategori sakit lagi, tapi agak terlewat daripada jadual. Kalau projek sakit ni saya ingat tak lebih daripada 5 kita ada di tangan kita. Tetapi walau bagaimanapun kita kalau dikatakan kalau yang kita terminate, sakit ni tak ada terminate lagi. Tak ada terminate lagi. Kontrak masih lagi. Masih kontrak berjalan. Sebab kita di Kementerian Kerja Raya kita cuba elakkan. Kita cuba elakkan daripada termination ni, menamatkan kontrak tersebut.
Tetapi kalau tak boleh, kita terpaksa tamatkan. Kalau dah kita cuba bagi EOT, extension of time, mana kita beri tambah masa, kita cuba elakkan daripada LED, denda kepada kelewatan projek, kita cuba elakkan. Dan kita cuba bantu. Pertamanya kita bagi nasihat pada dia, kita minta jadual baru yang dinamakan kita buat jadual baru ini untuk supaya mereka boleh membuat perancangan semula. Kita nak supaya mereka buat perancangan semula dibantu oleh kita juga sendiri sebenarnya. Dan daripada yang saya katakan 31 tadi, kita boleh kurangkan lagi bila kita buat. Sebab apa kita cuba nak elakkan daripada penamatan kontrak ini, kerana pertamanya bukan satu perkara yang mudah. Bila kita tamatkan kontrak ni, melibatkan kos itu melambung. Kos akan naik. Naik bila orang baru tender, dia akan naik. Kalau contohnya berbaki duit dalam 20 juta, tender semula sudah pasti akan jadi lebih kurang 23 atau 25 juta. Dan kita akan melibatkan kerugian, kerajaan kerugian 2-3 juta ataupun 5-6 juta daripada berlakunya penamatan kontrak tersebut. Sebab itu kita cuba elakkan. Okey, lebih baik kita selamatkan dia. Boleh tak kita berehat sekejap aja, Tok? Kita nak ambil semula panggilan yang terputus sebentar tadi, dan nanti kita sambung balik tentang persoalan ini. Ini merupakan satu persoalan yang menarik. Saudara Mazlan dari Kedah, difahamkan sudah pun kembali semula ke talian kita sekarang ini. Assalamualaikum Mazlan. Sebab apa? Kita yang kelah kulim hajat dah maju sekarang ni. Orang dari kampung-kampung semua keluar bekerja di kelah hajat ni, kulim hajat tu. Tapi kawasan nak pergi ke kulim hajat di kampung-kampung tu, jalan tu jalan dulu belum merdeka lu agaknya, sebab dah jadi bila petang dia jam, bila pagi sesak, jalan pula dia tanpa tak rata, jadi sampai hitam tetek lembu dia. Itu orang nak pergi kerja, orang kampung nak pergi kerja. Cuma khususan dari Bali nak pergi kerja Kelang Hajat, dari Ulu Mahang dekat Selama Perak nak pergi Kelang Hajat. Semua tumpukan Kelang Hajat pagi-pagi nak pergi kerja. Kalau boleh minta bagi pihak Datuk Seri pantau ni, kalau boleh dilebarkan. Kalau perlu dibuat dah kemudahan untuk rakyat lah. Itu je. Okey. Jangan saya tu. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Mazlan dari Kedah. InsyaAllah nanti kita akan cuba dapatkan respon daripada tetamu kita yang berhormat Datuk Seri Abdul Rahman Haji Mohamad. Kita kena sambung balik yang tadi lah, Datuk Seri, terputus tadi, tapi kita akan menjawab persoalan Mazlan sebentar nanti. Silakan Datuk Seri. Kita sambung Ya. Sebab itu kita cuba sedaya upaya untuk tidak menamatkan kontrak. Tetapi sekiranya berlaku, bukan tak ada berlaku, banyak yang berlaku sebelum ini. Kita terpaksa mencari kontraktor penyelamat. Kontraktor penyelamat ni kita mungkin buat tender terhad umpamanya. Kalau kita buat tender terhad ni, mungkin kita pilih dalam 10 orang kontraktor yang kita tahu memang berdaya saing untuk menyiapkan projek tersebut. Dan ini yang sebenarnya satu kerugian dari segi masa umpamanya. Terpaksa kita kira semula, kena buat BQ baru, kita akan tender semula kepada mereka. Dan apabila dapat, dah nak mula semula balik semula. Jadi sebab itu kita cuba elakkan, tapi tak boleh elak, kita terpaksa. Kalau kita dah bagi notis, kadang-kadang sampai 7-8 notis kita bagi untuk nak selamatkan dia. Tapi kita tak boleh, kita terpaksa tamatkan kontrak ini dengan kos dan terpaksa masuk orang baru. Masuk orang baru ni kita akan pantau seketat-ketatnya, kita akan pantau lagi untuk menjamin projek itu akan berjalan dan tidak merugikan rakyat. Betul. Disebabkan oleh kelewatan tersebut. Kalau sekolah umpamanya, orang dah boleh mula sekolah, tapi masih tak dapat digunakan disebabkan oleh kelewatan kerja-kerja tersebut. Okey, kita akan sambung lagi. Saya dipahamkan Datuk Seri ada satu lagi panggilan di talian kita sekarang ini. Baha dari Kuala Lumpur dipahamkan sudah pun ada di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum Baha. Waalaikumsalam. Saya tahu. Putus-putus suara Baha. Sokawi, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Ya. Oh, ini dah tahun baru ni Sokawi. Okey, Sokawi. Tak apa ni, tanyalah bernama dapat pengurusi baru dan juga kepada Datuk Seri
Timbalan Menteri KKR ya. Ya. Okey. Sakawi, saya nak tanya dua soalan dah kepada Datuk Seri ni, Datuk kan. Ya. Okey, yang pertama sekali ialah berkenaan dengan yang tadi Datuk kata banyak kontraktor kecil ni kan, macam cadangan tumbuh kan. Tapi yang jadi masalah ialah satu KKR dulu KKR lah. Dia orang atau di CIDB ke kan. Dia orang tak ada nak screen test ataupun shortlisted yang mana kontraktor yang betul-betul nak buat. Banyakkannya yang saya lihat ialah sejak dulu lagi ialah dia orang ni hanya nak jadi factory manager je, nak jadi mandu. Dan juga yang herannya ialah kenapa tak dibagi peluang kepada pejabat tempatan. Banyak ambil pada warga-warga asing. Jadi kadang-kadang warga asing tu dia buat kerja sampai 3-4 kerja tapi orang yang sama. Itu mungkin Datuk Seri boleh ulas ataupun ada perancangan ke yang baru kan. Yang kedua Datuk Seri berkenaan dengan bekalan barang-barang kontrak ni kan. Kenapa harga dia mahal dan juga tak ada nak buat pembuatan lokal. Jadi macam bagi contoh kan macam tiles ke ataupun apa kan. Kenapa tak dibuat di lokal? Banyakkannya kita import dan juga ada barang-barang lain. Jadi kenapa tak diperluaskan lagi penggunaan kan mungkin dari segi koperasi ke atau usaha sama dengan mana-mana kan yang mungkin boleh menaikkan Bumiputera khususnya sebagai supplier. Adakah perancangan daripada KKM ke KKR ke kan untuk masa depan ni. Itu saja Sakawi. Terima kasih Sakawi. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak-banyak Bahar dari Kuala Lumpur. Jadi persoalan yang dibangkitkan oleh Bahar tu tepat dengan apa yang sedang kita bincangkan sekarang ini. Tapi tak tahulah sejauh mana betul ataupun tidak apa yang disebut oleh Bahar tadi tentang kontraktor kecil ini. Dikatakan mungkin satu penilaian yang lebih tepat perlu dilakukan oleh KKR shortlisted the real good company ataupun syarikat yang betul-betul boleh menjalankan tugas. Tak tahulah apakah ini dilakukan oleh KKR sebenarnya. Okey. Sebenarnya terima kasihlah pada Cik Bahar ya. Cik Bahar yang membuat panggilan sebentar tadi. Dan ini juga sebenarnya yang kita selalu fikir oleh yang dilontarkan oleh Cik Bahar sebentar tadi. Yang pertamanya saya dah kata tadi lambakan yang agak ramai, tak nak sebut lambak lah, yang ramai. Yang ramai kontraktor sekarang ini yang sehingga menyebabkan tidak ada antaranya kelas kecil ni G1 tidak dapat pekerjaan dalam masa setahun. Sebab saya katakan tadilah ada 400 lebih tetapi kerja ada 200 lebih. Macam mana kita nak memenuhi kehendaknya? Betul. Jadi yang dari segi pemilihan ini kita melihat dari segi kriteria dia, sebab kita tak ada had bila tutup atau bukanya permohonan ini. Dia berjalan sepanjang masa. Sebab itu saya masih ingat lagi waktu sebelum 2018 kita pernah tutup. Rakyat marah. Rakyat marah, saya nak jadi kontraktor. Kenapa tutup? Kenapa tutup? Lepas tu kita buka balik. Bila kita buka, maka terlalu ramai permohon-permohon yang baru. Dan apabila kita melihat kriteria yang ditetapkan oleh kita, naklah pergi berkursus umpamanya, nak mengada sekian-sekian kedudukan kewangan, nak ada menunjukkan lengkap dari segi permohonan-permohonan itu, mereka lengkap. Macam mana kita nak tolak? Kalau kita tolak, mesti menjadi kemarahan pada dia. Betul. Kenapa awak nak cuba tutup rezeki saya? Sebab saya nak jadi kontraktor. Jadi kita bagi peluang pada dia. Tetapi walau bagaimanapun, kita akan lihat dari semasa ke semasa bagaimana kita hendak supaya kontraktor ini benar-benar boleh menjadi kontraktor. Mungkin ada kes tertentu yang dikatakan oleh Cik Bahar sebentar tadi. Itu kita tak nafikan. Mungkin ada yang cuba memasukkan dokumen pun ada. Ini pun kita dapat kesan dah tu. Kita dapat kesan, kita tamatkan lesennya kerana kita dapat mengesan dia memalsukan dokumen. Sekarang ni kita memang dalam operasi melihat pemalsuan dokumen ini. Kita tengah operasi dibuat oleh CIDB. Kita akan melihat sepenuhnya, dan sebab itu kita minta juga supaya
rangkaian-rangkaian jabatan-jabatan lain seperti JPS dan sebagainya, supaya kalau ada projek-projek ini diserahkan juga senarai-senarai nama projek dan kontraktor kepada CIDB, supaya kita nak melihat kalau contohnya syarikat ABC, adakah syarikat ABC ini genuine. Kita dah cuba masuk ke langkah itu supaya kita nak lebih genuine lagi. Dan Cik Bahar tadi ada juga tanya pasal pekerja tempatan ya. Sebenarnya dari segi pengalaman saya, sebagaimana saya awalan saya kata kepada Datuk tadi, saya sangat terlekat di hati kontraktor ni. Sebab saya selalu pergi merasmikan semasa saya di KPLB, sekarang KKDW ni, saya merasmi peraturan kontraktor, saya dengar permasalahan dan sebagainya. Sebenarnya saya sangat yakin bahawa sangat suka untuk mencari pekerja tempatan. Memang pekerja asing lah yang sentiasa menawarkan diri, sehingga kan Satcom pun sekarang ni ramai orang asing yang mengambil sebagai upah kerja. Dia tak ambil start total, dia tak ambil semua. Kalau projek tu 100,000, dia bagi 10% kepada pemilik lesen, tak, dia ambil upah. Tetapi saya melihat kadang-kadang itu yang memudahkan kepada seorang kontraktor, yang memudahkan. Kalau bolehlah orang tempatan kita yang benar-benar berkendakkan ruang dan peluang ini, kita sangat-sangat alukan. Saya boleh cadangkan kepada CIDB, orang tempatan yang berminat ini daftar dengan CIDB sebagai Satcom umpamanya. Ataupun saya boleh mampu Satcom upah kerja saja, saya mampu total SAP, saya bagi dia 5%, 10%, 20%. Bila kita cakap tentang pekerja-pekerja ialah yang mungkin kita anggap sebagai mahir lah. Apakah Datuk Seri melihat bahawa mungkin dengan penekanan yang diberikan oleh kerajaan Madani sekarang, iaitu untuk memperkukuhkan lagi TVET itu, barangkali inilah satu peluang dan kesempatan yang harus diambil oleh anak-anak muda kita untuk menceburi bidang ini sebenarnya. Apakah Datuk Seri melihat itu? Sebenarnya Datuk, saya melihat bahawa perkara ini sangat penting, soalan Datuk ni. Mungkin satu hari, sebagaimana saya katakan, dalam masa terdekat ini kita cuba ketengahkan yang lebih jelas lagi dari segi TVET ni kepada kita punya ketua eksekutif CIDB. Sebenarnya kita di CIDB ini mempunyai paling banyak dari segi latihan-latihan kepada masyarakat supaya masyarakat kita berminat menceburi bidang ini. Kalau ambil kira sekarang ni, Datuk sendiri pun mungkin terkejut kalau seorang dia panggil yang mengikat bata tu, mengikat bata tu dah mencecah sampai 100.5. Dia mahir sampai 100.5 sehari, 8 hingga 5 petang. Maknanya sebab itu kos construction pun tinggi, kos pembinaan ni tinggi. Dan kita di TVET, kita dah mula melalui CIDB, kita membuat berbagai-bagai program yang boleh sebenarnya masyarakat kita yang berada dalam negara kita ni, yang dinyatakan oleh Cik Bahar sebentar tadi, yang boleh mendatangkan pendapatan yang tinggi. Maksudnya kita menyediakan sekarang 10 bidang utama yang sangat-sangat penting dalam pembinaan kemajuan negara kita. Kita ada kursus crane operation, maknanya bagaimana dia nak menyenggara crane. Ini satu pendapatan yang tinggi sebenarnya. Kemudian kita ada scaffolding, maknanya pemasangan besi yang untuk kita panggil stingy lah, yang memasang untuk pembinaan bangunan. Itu pun pendapatan yang cukup besar. Yang itu dikira pekerja mahir, yang sangat mahir, dan dia akan diberi pula satu CJ kelulusan kepada dia untuk dia mendapatkan pekerjaan tersebut. Kemudian kita ada welding, plumbing. Welding ni termasuk kita ada welding dasar laut. Dasar laut, dan gaji paling tinggi. Gaji paling tinggi. Itu pun kita ada train untuk rakyat kita. Kita ada wireman, chargeman, kita ada fitting, installation, blasting, painting. Kita banyak
menyediakan khusus-khusus di SAIDB. Dan kita mendapat sambutan yang hangat sebenarnya di SAIDB. Tetapi yang kalau kita fikirkan, masalah yang saya nyatakan tadi, yang bekerja tengah panas membancu siming dan sebagainya ni memang agak masalah lagi, Datuk. Sebab itu saya kata, kalau ada yang boleh tampil ke depan, saya boleh tolong daftarkan dengan SAIDB supaya dia menjadi pekerja mahir. Kita boleh latih dia. Maknanya kalau Cik Bahar ada idea yang tu, Cik Bahar berdatang kepada kita boleh sebenarnya berkongsi bersama pandangan dan pendapat supaya ia menjadi satu inspirasi kepada kita yang boleh kita menambah baik dari segi sudut menyebut dari segi bidang pembinaan ini. Okey. Kita semakin suntuk sebenarnya, masa yang lebih kurang 5 minit saja lagi ni. Datuk Seri, masa begitu pantas berlalu. Tadi pun dia bangkitkan Bahar tadi bangkitkan tentang ni bekalan barang-barang yang terpaksa diimport kebelakangan ini. Itu yang menyebabkan berlakunya kenaikan dari segi kos kepada kontraktor kecil ini sendiri. Jadi apakah pihak KKR juga melihat ini sebagai satu isu yang perlu juga diberi perhatian oleh semua pihak sebenarnya? Ya, sebenarnya kalau melihat sebentar tadi apa yang dikatakan oleh Cik Bahar, saya masih ingat lagi soalan dia. Dia juga menyebutkan Bumiputera untuk membekalkan bahan-bahan binaan. Dan sememangnya saya kira bahawa mungkin persentif kecil lah dari segi Bumiputera yang punya hardware, umpamanya hardware yang besar atau hardware yang kecil, agak persentif yang agak kecil. Dan pandangan Cik Bahar tu, saya berpendapat bahawa kita sangat-sangat mengalukan. Kalau boleh kita nak ditampilkan. Kalau umpamanya dia kata tadi untuk menyediakan kilang Mozet, saya nampak bukan satu perkara yang mudah, bukan satu perkara yang kecil, yang mungkin membuka kilang tersebut melibatkan jutaan-jutaan ringgit. Dan sudah pastilah sos bahan-bahan yang nak digunakan itu di manakah dapatnya. Sudah pastilah kalau boleh kita sentiasa mengalukan. Saya percaya kerajaan mungkin melibatkan kerajaan negeri. Kerajaan negeri pun saya percaya mengalu-alukan segala hal ni. Kita di KKR ini biasanya akan memberikan kelulusan kepada setiap bahan-bahan binaan ini. Kalau dia membuat benda yang bermutu, sudah pasti kita akan memberi kebenaran. Dan saya pun sama, Datuk pun sama. Saya percaya takkanlah kita sentiasa nak barang import. Kalau China satu kampung pun, dalam kampung yang kecil, daerah kecil pun kadang-kadang ada 3-4 kilang membuat tas. Umpamanya saya pernah melawat, sebab tu saya tahu dekat Shenzhen, kan, umpamanya. Tetapi kita masih lagi agak ketinggalan dari segi pembuatan untuk negara kita sendiri. Sebab itu kalau Datuk bertanya sebentar tadi, kita pun di SAIDB pun dah buat modul baru, teknologi baru seperti BIM, Building Information Modeling umpamanya. Kita dah IBS, Industrialized Building System. Kita ada Modular Construction dan lain-lain teknologi yang selaras dengan IR 4.0. Di situ dah. Sebab kita fikirkan, yang apa saya cerita dari awal tadi, banyak kita fikirkan, terpaksa kita membuat banyak perkara-perkara ini untuk merubah menjadi lebih mudah kepada dalam bidang binaan. Tinggal sikit lagi masa ini, saya nak beritahu kepada Datuk supaya yang terbaru kita membuat seminar BIM ini. Kita buat seminar BIM ini daripada China, dah bawa robot. Robotik ni boleh pasang tal dengan cantik. Lebih cantik pada kita lah, pasal manusia pasal 30 saat satu tal 2x2 feet kaki, 2x2 dia pasang dengan cantik. Dan rendering pun juga robot itu yang membuat. So kita akan bawa, kita baru buat show, kita nak tengok, kita buat show, kita nak tengok adakah mendapat reaksi dan adakah ia menjadi relevan kepada negara kita menggunakan robot. Saya percaya nampak macam relevan, tapi esok orang tak ada kerja pula. Itu masalah. Okey, Tok, masa mencuburui kita sebenarnya. Jadi
Apapun banyak lagi persoalan sebenarnya yang ingin saya kongsikan bersama dengan yang berhormat Datuk Seri, tapi macam saya katakanlah sejam kita ingat panjang tapi tidak cukup sebenarnya. Dan mungkin ini saya minta janji daripada Datuk lah untuk datang lagi ke program Ruang Bicara ini. InsyaAllah. Kerana banyak lagi isu yang sebenarnya yang ingin saya kongsikan, terutamanya tentang kerajaan perpaduan ini sendiri, tentang Malaysia, konsep falsafah Malaysia Madani itu sendiri yang diperkenalkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar, dan setakat mana ia telah pun berjaya disambut dengan begitu baik sekali oleh rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Tapi insyaAllah Tok, kita simpan topik ini dan kita akan sembang-sembang di masa-masa yang akan datang. Tajuk yang menarik. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini, dan jangan lupa seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih, Dok. Sama-sama.